menimbulkan rasa marah, rasa apalagi dalam bulan Ramadan Al-Karim Mubarak ini dia orang mau buat begini, jangan heran kalau orang Islam memberontak tiba-tiba. What? Macam tu macam Allah ni kita kena letakkan dia paling tinggi, paling atas sekali. Tak boleh di bawah. Jadi bila dia letak di bawah tu ibarat dia tidak menghormati agama. Sebenarnya boleh dielakkan. Rasa macam a simple rookie mistake that should have been avoided, tetapi dilihat sebagai intentionally done. Kita rasa marah lah, geram kita sebagai umat Islam kan. Mesti kita rasa macam tercalar lah hati kita bila tengok benda tu kan. Kontroversi tercetus minggu lalu apabila gambar stokin yang tertera perkataan Allah dan dijual di kedai KK Mart Bandar Sunway tular di media sosial. Walaupun permohonan maaf telah dibuat oleh pengendali kedai rangkaian serba neka tersebut, namun banyak pihak mahu tindakan lebih tegas diambil pihak berkuasa. Antara yang paling lantang membantah termasuk Ketua Pemuda UMNO Akmal Saleh. Akmal menggesa KK Mart membuat permohonan maaf dengan menggantung banner di seluruh 881 cawangan KK Mart atau berdepan boikot besar-besaran. KDTV melakukan tinjauan di sekitar Kuala Lumpur semalam bagi mendengar pandangan orang ramai yang beragama Islam mengenai kontroversi tersebut. So KK Mart yang dah lama dekat Malaysia ni sepatutnya tahulah isu kalimah Allah atau apa-apa yang berkaitan dengan agama, tak kisahlah, tak semestinya agama Islam. Agama-agama lain pun adalah satu perkara yang sensitif. Perasaannya sebagai seorang Muslim, kita marah agama kita dipandang hina, diletakkan di bahagian kaki semua. Kecewa lah sebab apa, KK Mart ni macam selalunya orang yang pergi kan. So bila dah ada dia keluarkan stokin macam tu, so agak kecewa lah kat KK Mart ni. Nak kata resis, mungkin resis sebab dia macam nak mencabar agama macam tu. So saya rasa tak patut dilakukan lah. Saya sakit hati lah. Mana boleh, ini kalimah Allah kita guna di kaki. Dia di atas bukan di bawah. So tidak patut, tidak wajar. Patut jangan dia jadi ambil, dia punya pembuat ini pun kena ambil tindakan, kena cari siapa yang kerja ini. Rasa saya marah dan bukan marah saja, tapi rasa macam terluka dan pedih. Dan sebenarnya boleh dielakkan. Rasa macam a simple rookie mistake that should have been avoided, tetapi dilihat sebagai intentionally done. Hari Khamis, pihak KK terus pergi membuat satu laporan polis supaya kita boleh menerangkan apa insiden ini dan juga berikan kerjasama kepada pihak polis. Dan juga kita ada hantarkan surat penerangan kepada KDN, kepada KPDN, kepada Menteri Agama, kepada Jawi, kepada JAIS, kepada JAKIM dan juga kepada PDRM juga. Kita meminta maaf terbuka kepada semua masyarakat beragama Islam. Terima kasih. Desakan berterusan daripada Akmal yang juga Exco Negeri Melaka menyeru supaya orang ramai terus memboikot perniagaan KK Mart, mengundang reaksi sekurang-kurangnya 3 orang menteri. Antaranya Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Koming, Menteri Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Tiong King Sing serta Menteri Pengangkutan Anthony Loke yang jelas tidak bersetuju dengan pendekatan Akmal. Mengulas mengenai teguran tersebut, Akmal berkata dia tidak akan berganjak daripada pendiriannya. Bagi orang ramai yang ditemui Kini TV, mereka sependapat dengan Ketua Pemuda UMNO itu bahawa permohonan maaf sahaja tidak mencukupi. Hal ini dah mengganggu umat Islam lah. Di mana kita tahu nama Allah adalah kalimah yang terbesar untuk umat Islam sekitar. Itu adalah nama Tuhan kita kan. Jadi KK Mart perlu membuat permohonan maaf secara besar-besaran lah. Meletakkan banner permohonan maaf atau sebagainya lah. Ya, kita perlu boikot lah untuk memastikan company-company yang lain pun takkan terikut sekali lah. Jadikan iktibar untuk diri sendiri jugalah. Saya rasa ia perlu diboikot sebab dia telah menggunakan kalimah Allah. So sebab dia gunakan agama dalam tu. So saya rasa semua orang perlu diboikot lah. Saya rasa dia tak cukup sebab dia telah menggunakan nama ketuhanan dalam Islam. So saya rasa tak cukup untuk sekadar meminta maaf. Cumanya dari sudut kita sebenarnya tindakan yang lebih tegas dari sudut kuasa pemerintahan. Sebenarnya kuasa pemerintahan ni ada pada pentadbir. Dia yang kena ambil tindakan yang tegas. Kerana kita tengok isu ni bukan kali ni. Dah berulang kali.
kita seolah-olah kita benda ni disengajakan. KK itu harus diberi pengajaran supaya pihak-pihak lain tidak mengikut langkah mereka memperlekehkan perkataan Allah itu. Very sensitive issue. Jadi saya menyuruhlah kepada orang Muslim, kita hajar dia dulu. Sekurang-kurangnya 5-6 bulan kita boikot dia benar-benar. Itu aja seruan saya. Sebenarnya kita sebagai masyarakat majmuk, benda-benda perkara seperti berikut boleh dielakkan lebih awal lagi. Sebab kita lihat macam stokin ni kita ada supply chain. Sampai daripada kilang mesti ada orang yang cek, sampai ke warehouse ada orang cek, sampai ke kedai ada orang cek lagi. Jadi perkataan mereka dalam permohonan maaf seperti terlepas pandang itu, rasanya masyarakat Melayu Islam masih boleh memaafkan lagi. Selasa lalu yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Sultan Iskandar turut menzahirkan rasa murka dan duka cita serta mahu tindakan sekeras-kerasnya diambil terhadap mana-mana pihak yang didapati bersalah. Selain daripada JAKIM yang memberi amaran keras terhadap KK Mat, Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi menggesa pasaraya seluruh negara mengambil iktibar dan tidak mengulangi kesilapan yang dilakukan oleh rangkaian kedai serbaneka tersebut. Namun pada masa sama, beberapa pihak menggesa agar ketegangan itu dikendurkan dan isu tersebut tidak dilihat dari sisi perkauman. Apa pula kata orang ramai? Jangan pernah letakkan sentimental agama, perkauman, sebab benda ni sebenarnya memang perlu ditegas dan perlu orang kata perlu diambil ambil tegaslah berkenaan agama ni. So saya punya pandangan untuk peniaga-peniaga akan datang, cek dulu. Saya yakin setiap company peniaga ni dia ada checker maker dia. So sebenarnya mungkin dia terlepas kat situ ataupun dia tak check pun. Sebenarnya kita dah terlalu complacent. Complacent sampai dah tak nampak racial boundary. Orang dah main hantam saja. Rasanya kita kena ada balik semula ingat check and balance. Siapa kita, di mana kita, walaupun kita dalam satu masyarakat yang majmuk. Sebenarnya bagi saya dengan syarikat yang besar, dengan mempunyai rangkaian banyak, melakukan rookie mistake seperti itu, satu tidak boleh dimaafkan, yang kedua amat memalukan sebagai sebuah syarikat. Kena hati-hatilah, jangan lagi buat perkara-perkara begitu sebab perkara begini dalam keadaan begini orang sedang mencari mengharu birukan kita supaya kita sesama kita bergaduh sesama Malaysia. Memang mesti ada pro and cons. Penjual barangkali macam-macam lah dia orang buat. Yang anti-Islam barangkali dia akan pakai, dia akan tunjuk-tunjuk sama orang. Itu makanya kalau boleh penjual ni pun jangan sewenang-wenang. Kalaupun dia barangkali ada ada kelebihan kalau jual tu mungkin dia murah kah mahal kah. Jangan ambil itu sebagai perkara yang ringan sebab kena pikir juga sensitiviti. Di mana orang cuba usik rumah tangga kita kena bagi warning. Begitulah. Ni orang usik agama kita. Lebih lagi, dia bukan harta, dia bukan batang tubuh, tetapi dia usik agama kita. Sedangkan perlembagaan pun sebut, kepercayaan kepada Allah itu sendiri. Nombor satu kan. Jadi tibalah kepada semua peniaga-peniaga kecil atau besar. Benda ni satu benda yang kena letak di depan. Pihak-pihak penguasa perlu bertindak dengan ambil tindakan yang ataupun orang panggil tata tertib. Ini bukan kali pertama lah kes-kes kalimah Allah ni dipermainkan. Seolah-olah kita dah nampak benda ni seolah-olah macam provokasi. Yang Muslim hormatilah agama-agama lain, tak semestinya agama kita harap orang lain hormat agama kita pun kena hormat agama lain lah. And untuk agama-agama lain, be alert, be sensitive supaya tidak diboikot lah dengan penduduk Islam yang lain.